Tapi boleh je dhaif daripada tak buat kan. Alright. Mic 2 mic. Ya? Mic 2 kan. Betul. Oh, satu lagi. Oh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Insyaallah kita, bagaimana yang kita maklum, petang ni kita akan adakan slot tanya-tanya kapsul Ramadan. Lebih kurang kita ambil masa 30 ke 45 minit insya-Allah. Kita akan menjawab isu-isu ataupun soalan-soalan yang telah dikemukakan kepada pihak kru untuk kita jawab. Kita ada lebih kurang setakat ni 13 soalan untuk kita kongsi, untuk kita jawab. InsyaAllah dalam slot yang pertama ini kita cuba jawab setakat masa yang kita sempat, lebih kurang 6 ke 7 soalan. Kemudian soalan yang berbaki itu kita akan adakan slot yang akan datang untuk kita settlekan beberapa soalan. Baik, sebelum kita nak mula, mungkin kita tunggu kawan-kawan boleh share atau boleh sementara tunggu sekejap. Kita bagi ruang 2-3 saat ataupun seminit ke 2 minit untuk get ready. Sebelum kita jawab soalan yang pertama, kita terus kepada tuan-tuan hari ini, kita terus kepada menjawab isu ataupun soalan yang ada dekat tangan kita ini. Sebelum kita jawab soalan yang pertama, kita bagi ruang, bagi masa dan peluang dulu berapa saat, berapa minit untuk kawan-kawan kita join, kawan-kawan kita masuk. Sementara tu boleh kita share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di luar sana yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Yang soalan yang kita ada ni bukan hanya merujuk kepada soalan Ramadan, soalan mencakupi semua isu fiqh. Ada yang zakat, ada yang isu berkaitan dengan Ramadan, ada isu berkaitan dengan muamalat dan solat. Kita bersiaran di page saya sendiri dan juga page GSP. Page GSP, anjuran ataupun inisiatif kru kita yang datang jauh daripada Putrajaya ke Dengkil untuk semata-mata
mata-mata menghasilkan ataupun create satu program, satu slot yang besar manfaat untuk kita insya-Allah. Baik, kita slow-slow kita mulakan dulu. Baik, soalan yang pertama, kita mula dengan soalan yang pertama berkaitan dengan zakat. Soalan yang pertama, dia punya ayat dia panjang, saya terus kepada soalan saja, kemudian saya akan detailkan. Soalan berbunyi, bagaimana pula anak yang dah kerja, anak yang sudah bekerja, yang nak bayarkan semua zakat ahli keluarganya? Mohon pencerahan. Adakah boleh anak-anak yang sudah bekerja, dia nak tolong bayar semua zakat ahli keluarganya? Baik. Jadi isu nak bayar zakat fitrah ini, ada orang yang kita boleh bayar tanpa syarat minta izin, dan ada golongan orang yang kita nak bayar zakat fitrah ini wajib kita minta izin barulah sah kita bayar. Itu dia punya asas dia. Asas dia, saya ulang sekali lagi, kita akan sebut secara asas saja supaya mudah untuk kita ingat tanpa mendetailkan. Asas dia, dalam isu membayar zakat fitrah ini, ada golongan orang yang kita boleh bayar zakat fitrah tanpa kita perlu minta izin, dan ada orang yang kita wajib minta izin sebelum kita bayar zakat fitrah. Maknanya kesimpulan dia, kita nak tahu golongan yang mana yang kita bayar ataupun kita boleh bayar tanpa perlu kita minta izin daripadanya, dan golongan yang macam mana yang perlu ataupun wajib kita minta izin terlebih dahulu barulah sah zakat kita. Maka formula dia, kita bagi formula untuk mudah kita ingat. Formula dia dalam isu zakat fitrah, mudah untuk kita tahu siapa yang boleh kita bayar zakat fitrah tanpa perlu kita minta izin, dan siapa kita nak bayar zakat fitrah dia perlu kita minta izin ataupun wajib kita minta izin. Kaedah dia ataupun formula dia, orang yang wajib nafkah, orang yang wajib membayar nafkah adalah orang yang wajib membayar zakat fitrah. Itu formula yang ringkas. Kita kena tahu kata kunci dia, orang yang wajib bayar nafkah. Maka orang yang kita wajib sara nafkah dia, maka mereka ini menjadi tanggungjawab kita untuk bayar zakat fitrah. Tak perlu kita minta izin. Kerana kita menjadi tanggungjawab kita, menjadi kewajipan kepada kita untuk bayar zakat fitrah mereka tanpa kita perlu minta izin. Baik, ringkasnya saya nak beri 5 golongan. Saya nak sebut 5. Ada 5 golongan wali yang mesti mengeluarkan zakat fitrah tanpa perlu minta izin. 5 ini. Apabila kita tahu 5 golongan ini, selebihnya wajib kita kena minta izin. Kerana dia bukan menjadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab wali mengeluarkan zakat fitrah kepada 5 golongan ini, 5 jenis golongan sasar ini. Siapa? Pertamanya ialah anak yang belum balik. 5 ini menjadi tanggungjawab wali untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tak perlu wali minta izin. Kenapa? Kerana menjadi tanggungjawab wali untuk menyara nafkah mereka ini. Pertamanya ialah anak yang belum balik. Anak kita yang belum balik, wajib kita nafkah mereka dan wajib kita bayar zakat fitrah mereka tanpa perlu kita minta izin. Anak kita baru umur 12, anak kita baru umur 10 tahun, tak perlu kita minta izin. Terus bayar tanpa izin mereka. Yang keduanya ialah isteri kita. Yang kedua ialah isteri kita. Dan yang ketiganya ialah siapa? Yang ketiganya ialah ibu bapa yang fakir dan miskin. Tapi kalau ibu yang kaya, bapa yang kaya, tak menjadi kewajipan anak untuk nafkah. Apabila tak menjadi kewajipan untuk anak nafkah, tidak menjadi kewajipan untuk anak bayar zakat. Kalau anak nak bayar zakat, wajib minta izin. Kerana yang ketiganya ialah, yang tak perlu minta izinnya ialah nafkah ibu ataupun bapa yang fakir atau miskin. Kerana bapa apabila fakir dan miskin, dia auto menjadi kewajipan kepada anak
untuk menyara nafkah mereka. Dan yang keempatnya ialah, siapa yang keempat? Biasa kita dengar yang asas dia 3, tetapi yang keempat dan kelima ini tambahan. Yang keempat ialah orang ataupun anak, kita gunakan bahasa spesifik, anak yang tidak mampu bekerja walaupun dia sudah balik. Anak yang tidak mampu bekerja kerana apa? Kerana sakit, ataupun lumpuh, ataupun buta, ataupun tak mampu kenapa? Kerana dia gila. Mereka ini dibayar oleh wali dia. Tak perlu minta izin. Anak yang sakit, tak mampu dia bekerja dan dia tidak ada harta. Anak yang lumpuh, tidak mampu dia bekerja dan dia fakir, dia miskin, tidak ada harta. Maka wali dia, ayah dia yang menjadi tanggungjawab untuk menyara nafkah anak walaupun sudah balik. Dan kelimanya, yang terakhirnya siapa? Yang terakhirnya ialah orang ataupun anak, spesifiknya anak yang tidak mampu bekerja kerana istighal, kerana sibuk dengan mempelajari ataupun sibuk dengan mengaji agama. Ini disebut di dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim, disebut juga dalam kitab Iqna'. Anak yang sudah balik tapi dia tak mampu bekerja bukan kerana masalah fizikal dia, tetapi kerana dia disibukkan masa dia untuk belajar agama. Seperti anak-anak kita berada di pondok, usia dia 20, usia dia 25, usia dia 30. Kadang-kadang ibu bapa sudah tidak menjadi ibu bapa dah lepas tangan, tak menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sara mereka kerana mereka dah balik, mereka dah besar. Ya, tetapi di sini ada pandangan ulama. Cuma yang kelima ni dia ada perbahasan. Ada 2 qaul. Jadi kita tak perlu clash di sini. Sebab tu saya katakan tadi 3 asas 2 ini di detail. Ini tambahan saja. Supaya kita ada info, kita ada input tambahan ini. Kalau kita biasa dengar perbahasan, maka kita dah tahu hukum. Ada 2 qaul. Qaul yang pertama yang mu'tamadnya ialah, qaul yang mu'tamad, anak yang sehat tubuh badan dia, dia tak mampu bekerja kerana disibukkan masa dia dengan istighal, masa dia dengan belajar agama. Belajar lain tak kira, belajar agama. Maka ada 2 qaul. Qaul yang pertamanya ialah qaul yang mu'tamad. Pandangan yang pertamanya ialah pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang mu'tamad, apa pendapat yang mu'tamad? Pandangan mu'tamad, bapa tak wajib menyara mereka dan bapa tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka. Kalau mereka ada duit, ada lebih pada waktu wajib zakat, ada duit dia di tangan dia, tolak dengan nafkah dia lebih RM5, tak cukup 7, bayar sekadar lebih. Kalau lebih RM1, bayar RM1 saja, kerana itu saja yang ada. Kalau tak ada langsung 5% pun tak ada, 5 kupang pun tak ada, maka tak wajib nafkah atas mereka. Gugur nafkah kerana tidak ada duit untuk mereka bayar. Ini qaul mu'tamad. Tetapi pendapat yang kedua, qaul dhaifnya ialah wajib bapa mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang sehat tubuh badan tetapi istighal, sibuk dengan belajar agama. Settle isu dia. Itu disebut di dalam kitab Iqna'. Baik. Kita dah sebut 5 golongan yang menjadi tanggungjawab wali untuk menyara nafkah. Apabila kita tahu tanggungjawab wali untuk menyara nafkah, maka kaedahnya, formulanya auto. Maka wajib menjadi kewajipan mengeluarkan zakat bagi orang yang wajib menyara. Ada berapa golongan? Ada 5 golongan ini yang wajib kata wali mengeluarkan zakat. Kenapa? Kerana wajib wali menyara nafkah mereka, maka tidak perlu minta izin. Nak bayar isteri kita tak perlu minta izin. Ni abang nak bayar, izin tak perlu. Anak yang belum balik tak perlu minta izin dengan anak belum balik. Baik. Settle. Selain daripada 5 golongan ini, selain daripada 5, walaupun dia ahli keluarga kita, walaupun dia ayah kita tetapi kaya, walaupun abang kita, kaum kerabat kita, maka dia bukan menjadi tanggungjawab kita untuk bayar zakat fitrah. Kalau nak bayar,
Apa hukum? Harus hukum nak bayar dengan duit kita sendiri, tetapi wajib mendapat izin daripada mereka. Jadi zakat ni dia ada hubung kait, dia sangat rapat dengan ilmu muamalat. Ilmu muamalat, kenapa zakat ini dia ada persamaan hukum dengan isu muamalat? Kerana zakat melibatkan harta. Zakat badan melibatkan harta benda. Zakat perniagaan dan zakat-zakat lain dia melibatkan harta benda. Sebab itulah dia ada persamaan dengan hukum muamalat. Dalam hukum muamalat, izin dalam mazhab al-Imam Syafi'i sangat dituntut. Sebab itulah apabila dia bukan menjadi tanggungjawab kita, mesti kita minta izin. Banyak yang berlaku sekarang ini, macam mana anak yang sudah balik, bapa lagi yang bayar tanpa izin anak. Maka tidak sah. Anak dia, contoh macam anak saya ni, umur 13, umur 15. Umur 15 tapi masih belajar. Dia dah balik. Kalaulah kita belajar tu isytighal, kita yang sara lagi nafkah, tak apalah, tak perlu minta izin. Tetapi kalau dia ada duit, walaupun kita sara, ihsan kita saja, dia ada duit lebih. Tiap-tiap tahun dapat duit raya banyak. Kaya dia. Dia kaya. Apabila dia kaya, maka nafkah tu atas dia, zakat atas dia. Yang kata kita wajib sara, dia miskin. Dia tak ada duit belajar. Kenapa? Kerana masa dia belajar. Tak ada duit simpanan. Maka kita kena bayar. Tapi kalau anak kita yang kaya, dah balik dah, dia dah kaya, dia sendiri kena buat keluar. Tiba-tiba ayah ni nak buat keluar juga, duk terbiasa daripada kecil sampai ke tua, sampai ke besar, ayah buat keluar. Maka tidak sah tanpa izin daripada dia. Keluar juga tak sah. Wajib anak itu qada balik. Biasanya anak ni apabila dia tahu bapa dia keluar, dia tak buat keluar dah. Sedangkan dia tak izin daripada mulut dia. Dia tak ada lafaz izin. Maka senyap di dalam muamalah, dalam zakat tidak dikira izin. Tidak dikira izin. Tak boleh nak ambil kaedah as-sukut alamatur ridha untuk masalah isu janda saja. Izin janda, apabila orang tanya dia nak menikah ke tidak, wali tanya, dia senyap, atau boleh dikira setuju. Jangan kita ambil kaedah ni untuk pakai semua, tak. Anak dara tak boleh pakai kaedah ni. Wali tanya, wali nak menikah dara, anak dara. Dia kata, ni abah nak menikah dengan mu ni, ada orang nak abah berkenal dengan si fulan bin si fulan, mu nak menikah tak? Senyap. Kalau senyap tu setuju lah. Tak boleh pakai kaedah. Cuma anak dara ni tak apalah, dia boleh dia ada ayah, dia ada wali mujbir, boleh paksa. Baik, settle. Kesimpulan, kalaulah selain daripada 5, wajib minta izin. Walaupun dia ahli keluarga kita, kena minta izin. Dan kita terus kepada soalan kedua. Jangan lebih, sebab kalau lebih dia akan jadi tak banyak soalan. Kita cuba limitkan pendetailan. Soalan kedua, solat sunat tarawih dibolehkan solat dalam keadaan duduk. Bagaimana dengan rukun qauli? Bolehkah dibaca senyap di dalam hati? Ni. Baik. Solat tarawih, solat sunat dibolehkan duduk? Ya. Solat sunat hukum dia harus duduk. Bukan sunat duduk. Jangan buat hukum sendiri. Harus duduk. Tetapi bukan sunat duduk. Kalaulah hukum dia sunatlah berdiri, dapat pahala penuh. Cuma nak cerita boleh saja. Kalaulah letih sangat ni, boleh tak duduk salat sunat? Tak mampu berdiri, tak apa, ni mampu berdiri, cuma saja nak duduk. Bukan isu tak mampu. Tak mampu solat fardu boleh duduk, tak mampu. Ini kiranya dia mampu berdiri, tajalah nak tukar. Asyik duduk berdiri lama, dia kata berdiri dah ni. Berpuluh tahun dah sembahyang sunat tarawih duduk berdiri je. Cuba kita tukarlah pula, duduk pula. Boleh. Tapi bukan soal sunat. Kenapa? Kerana cerita boleh, tetapi rugi kita pahala separuh. Pahala dia tidak dapat full, pahala hanya dapat separuh saja. Baik. Soalan dia, bagaimana dengan rukun qauli? Adakah sama dengan bacaan rukun qauli pada sembahyang fardu ataupun ada beza? Jawab dia, sama. Rukun qauli boleh ke dibaca senyap dan hati? Apabila dibaca senyap dan hati, tidak sah. Kenapa? Kerana tidak dinamakan qauli. Kena faham apa makna qauli.
Bacaan dalam hati dinamakan hadithun nafsi, bukan qauli. Apa makna qauli? Qauli ini perkataan ataupun lafaz ataupun pertuturan ataupun percakapan. Sama saja. Perkataan, pertuturan, percakapan. Maka makna perkataan, makna pertuturan, makna percakapan apa dia? Makna percakapan menurut syariat, makna perkataan menurut fiqh apa dia? Iaitu mestilah ciri-ciri dia ada suara yang mengeluarkan huruf, dan huruf tu pula huruf yang jelas yang boleh dieja. Itu ciri dia. Ciri pertama, qauli ini nak nama qauli mesti ada suara. Kalau tidak ada suara, confirm itu bukan nama qauli. Tak keluar suara pun, itu bukan nama qauli. Dia kata bacaan juga, tapi dalam hati. Ya, itu dinamakan hadithun nafsi, perkataan hati, bukan perkataan lidah. Jadi dinamakan qauli ini adalah perkataan lidah. Mesti ditutur dengan lidah kita. Maka ciri pertuturan mesti ada suara. Yang kedua, ciri kedua apa? Ciri kedua, suara itu keluar daripada makhraj yang jelas. Yang jelas apa? Jelas makhraj yang boleh dieja. Kalau makhraj itu keluar suara itu, kalau kita sebut itu huruf ha, dia tidak akan bertukar dengan ha. Alham, dia tidak akan sebut alham. Kalau sebut tetapi bahasanya keluarnya tidak jelas satu makhraj, maka juga tidak dinamakan qauli. Ini jelas itu. Kita biasa sebut dalam siri kuliah rukun qauli. Hanya yang rukun fi'li yang boleh, yang harus boleh boleh duduk. Yang kata rukun fi'li sahaja terma dia, syarat dia dilonggarkan. Dilonggarkan pun bukan semua. Apa dia? Hanyalah boleh isyarat duduk dan melakukan rukuk, i'tidal dan sebagainya mengikut cara duduk. Itu saja. Adapun qauli maka tidak dimaafkan. Qauli tetap mesti ikut terma biasa qauli. Jadi kita nak jimatkan, kita tak sebutlah makna sir, makna jahar, kerana selalu kita sebut. Selalu dah kita sebut makna sir, makna jahar. Tapi kena ulang selalu. Sebab apa? Sebab itu antara syariat yang lupuh. Benda-benda yang dah pupuh, kita kena recall balik. Kena sebut balik. Sebab ramai yang faham sekarang ini, apabila sebut sir, tidak keluar suara. Itu betul, perlu diperbetulkan. Siapa yang nak perbetulkan? Ejen-ejen perubahan. Kita inilah ejen-ejen perubahan. Ahli-ahli ilmu yang mengaji ni, jangan harap kepada asatizah saja. Dia berapa kerak saja orang nak dengar. Maka yang bergerak dalam masyarakat adalah ejen perubahan. Yang ahli-ahli ilmu, yang dapat ilmu walaupun satu, cerita. Dapat ilmu dua, cerita. Sebarkan. Alimu anni walau ayah. Dapat dua pahala. Kita belajar, satu pahala belajar. Yang kedua, dapat pahala menyebar. Kata ulama, kalaulah kita boleh berada pada dua level ini, title ini antara title kita di sisi Allah Ta'ala yang tinggi. Kenapa? Kerana dua title kita cover. Pertamanya, title kita belajar. Kita nak supaya kita di sisi Allah ada rekod, di dalam rekod catatan Allah Ta'ala, aku termasuk orang yang mengaji ilmu syariat, ilmu Allah. Ada catatan di sisi Allah. Maknanya kita diakui di sisi Allah termasuk golongan ataupun ahli orang mengaji. Yang kedua, kita nak juga di sisi Allah Ta'ala, kita juga termasuk orang yang menyebarkan ilmu syariat. Kenapa selalu kita sebut ada peranan dia, ada sebab dia, ada tujuan dia, kenapa ulama, dan kenapa fitrah dakwah itu mesti dijalan, mesti terus berjalan. Kenapa? Salah satu sebab dia, kenapa kita mesti sebarkan, untuk memperlambatkan proses pupusnya syariat. Adapun syariat pupus, itu fitrah. Dia akan makin lama makin hilang syariat, makin lama makin hilang syariat. Akhirnya sehingga Allah Ta'ala angkat. Kita sedang berada di alam, di zaman yang hilangnya syariat. Kita boleh beza di antara masa muda kita dengan masa sekarang. Macam mana proses cepatnya hilang syariat. Maka cara dia, tuan-tuan, antara cara dia ialah apabila kita dapat ilmu, kita sebarkan. Salah satu syariat yang hilang dalam syariat praktikal semayat ialah masalah hukum sir dan jahar. Orang ingat apabila sebut perlahan, baca semayang subuh
kuat, sembahyang maghrib kuat, sembahyang isyak kuat, sembahyang zuhur perlahan sehingga tidak didengar oleh telinga dia sendiri, maka itu bukan rukun qauli, tidak sah. Mengucapkan rukun qauli yang tidak didengar oleh telinga sendiri. Kenapa? Kerana terma dan cara yang ditetapkan oleh fuqaha, yang ditetapkan oleh syariat, mesti lafaz qauli didengar oleh telinga kita. Itulah dinamakan sir, perlahan. Kita tak perlu tak ulang. Cuma tuan-tuan yang akan ulang apa dia perlahan, apa dia jahar di sisi syariat. Baik, kita terus kepada soalan yang ketiga. Kita nak berhenti pukul berapa ni Ustaz Roy? Oh lagi jadi sebelum pukul 7 lah, pukul 6.30 ke 6.40. Kalau kita 6.40, kita mula tadi pukul 5.50. Boleh. Baik, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga simple saja. Soalan yang simple kita tak jawab detail. Adakah halal duit daripada hasil buat video di YouTube? Ni banyak YouTuber sekarang ni, YouTuber yang dah jadi jutawan. Jadi boleh tak pendapatan dia ni? Kita upload video di YouTube dan ramai yang viewer pada video kita, dan kemudian YouTube bayar pada kita duit, mohon pencerahan. Baik, jawab dia. Apabila kita buat YouTube, kita buat apa saja tak kisah, cuma jangan cerita-cerita yang haram lah. Itu aridi lah, kita nak cerita asas saja. Kalau ada unsur aridi, unsur haram, dipanggil haram aridi lah. Asas dia, kalaulah kita upload di YouTube dan YouTube bayar, boleh terima tak bayaran? Jawab dia harus, boleh. Baik, akad apa? Akad apa yang dia bayar? Adakah akad upah? Tidak. Akad upah tidak. Akad ju'alah, dalam muamalah ada akad ju'alah. Ju'alah ni dipanggil reward. Reward ni apa saja kita buat, kita boleh bagi reward. Sah, ju'alah nama dia. Yang ketiga, akad jual beli. Tidak akad jual beli. Akad jual beli tak sah, tak boleh ambil. Akad upah pun tidak ada terman dan syarat untuk upah. Baik, dia bayar kita terima. Apa dia? Iaitu termasuk dalam hibah. Apabila dia hibah, maka sah kita menerima hibah sesiapa. Wallahu a'lam. Dan terus soalan yang keempat. Soalan yang keempat, PKP ini kemungkinan kita solat raya di rumah. Ya, walaupun dah keluar hari ini arahan boleh semayang di surau tapi tak ramai. Bermaknanya akan ada solat rumah, solat sembahyang, solat Aidil Fitri di rumah masing-masing. Jadi melainkan ahli tetap surau sahaja dibolehkan. Kerana SOP, kita tengok balik SOP dia, kalau Jumaat tak lebih 30 orang. Kalau hari raya, wallahu alam. Soalan dia, bolehkah, ada dua soalan di sini, bolehkah solat sunat Aidil Fitri dilakukan sejurus selepas solat subuh, sedangkan ia waktu yang diharamkan? Selepas solat subuh terus solat Aidil Fitri, nak cepat sangat. Sekejap lagi nak keluar beraya, bolehlah rentah daerah. Keluar beraya rumah keluarga, rumah terdekat, sehari saja. Boleh ke tidak? Jawab dia, baik, solat sunat Aidil Fitri kena tahu asah. Ini cara fiqah dia mudah saja. Kita boleh jawab terus, tak sah. Tapi kesianlah tanpa kita mendetailkan asah-asah dan kerangka untuk kita mudah kuasai fiqah. Jadi jawab simple dia, tak sah apabila kita semayan selepas subuh terus semayan. Kenapa tak sah? Kerana itu tak masuk waktu dia. Itu simple. Baik, asah yang kita kena tahu apa dia? Sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat Aidil Fitri dia panggil sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita biasa sebut dalam kuliah-kuliah, sembahyang sunat ini dia ada beberapa kategori. Pertama, dia ada kategori sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Kategori kedua, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Settle. Ada kategori dari sudut apa? Dari sudut sembahyang yang punya waktu. Ini. Yang kedua, sembahyang sunat yang tidak punya waktu, tidak mempunyai sebab. Yang ketiga, sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Baik, mudah dia ada tiga ni. Pertama, sembahyang sunat mempunyai waktu. Kategori yang kedua, sembahyang sunat punya sebab. Kategori yang ketiga, sembahyang sunat tidak punya waktu, tidak punya sebab. Baik, kata kunci dia untuk mudah teris, kita nak, bila mula kita nak buat dia, kita kena tengok kategori dia berada kategori mana. Kalaulah dia berada di kategori sembahyang sunat yang mempunyai waktu, maka kita kena tengok bila masuk waktu dia, bila habis waktu dia. Buatlah di mana pun.
Kalau waktu dia sah. Baik, itu asas dia. Maka sembahyang sunat Aidil Fitri dia termasuk dalam kategori yang pertama, iaitu sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Apabila sembahyang sunat punya waktu, maka apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu bila masuk waktu dia dan bila akhir waktu dia. Jawab dia, sembahyang sunat Aidil Fitri masuk waktu dia bila? Ni kena tahu. Masuk waktu dia boleh sembahyang Aidil Fitri, iaitu mula naik matahari. Mula saja naik matahari, walaupun mula baru separuh matahari, baru 1/2 matahari, baru 1/3 matahari, tak habis lagi, dah boleh. Asalkan naik. Dia panggil dalam kitab, dia panggil semata-mata naik matahari, masuk waktu solat Aidil Fitri, walaupun baru separuh naik. Ataupun walaupun tak sempurna lagi naik. Hampir-hampir nak sempurna naik, tak sempurna lagi naik. Dekat dah nak sempurna naik. Kalau kita berada di ufuk, kita boleh nampak slow matahari naik. Mata sedikit dia jongor. Kita nampak cahaya pancul sedikit. Makin lama kita tunggu depan dia, makin tinggi cahaya dia, makin tinggi cahaya dia, makin tinggi cahaya. Sehingga seluruh matahari naik, kita nampak. Kalau kita berada di ufuk. Maka, solat sunat Aidil Fitri semata-mata naik, nampak sedikit cahaya. Pantulan cahaya sedikit saja. Dan dia mula naik. Maka kita boleh mula takbir. Allahu Akbar. Main sunat di rumah, nak tunggu siapa? Kitalah tu imam, kitalah makmum. Keluarga kita makmum, kita tu imam. Boleh. Tetapi sunat, ni kita nak tahu. Apabila kita belajar fiqh, antara benda yang kita kena tahu ialah dia panggil fiqh minded. Apa dia fiqh minded? Cara untuk jana pahala. Kita kena tahu strategi untuk jana pahala sangat-sangat kita kena kuasai. Maka tak dapat tidak ilmu fiqh. Maka antara benda yang kita kena tahu apa dia? Iaitu masa afdal. Boleh buat bila pun boleh, sah dapat pahala, tetapi pahalanya biasa saja. Yang kita nak pahalanya, rewardnya, imbuhannya, bayarannya ialah lebih. Inilah orang fiqh. Dia akan kejar untuk nak mendapat pahala lebih. Dia akan kejar amalan terbaik supaya payment dia, imbuhan dia terbaik. Maka kita nak afdal. Afdal ni kalau bahasa kita dia panggil terbaik. Dalam bahasa Arab dia panggil afdal. Bahasa syariat dia panggil afdal. Dua-dua orang Arab pun guna, syariat pun guna afdal ni. Kalau orang Arab dia nak kata jawal ni handphone saya lebih baik daripada handphone Ustaz Roy. Dia kata jawal ini, hazal jawal ni afdal, lebih baik daripada handphone si fulan. Dia guna afdal. Dalam syariat sama afdal. Apa dia afdal? Aktsaru sawaban, terlebih besar nisbah pahala, terlebih banyak nisbah pahala. Tu. Maka bila nak mula kita tunggu masa yang terbaik, masa afdal, iaitu dalam kitab sebut dalam kitab Jawi dia sebut apa? Dia sebut segala. Kalau dopa dalam kitab segala ni, kena faham apa makna segala. Satu, segala. Galah buat kait galah. Dalam kitab dia sebut segala. Dia kena faham apa makna galah. Dalam kitab Arab dia sebut qadar panjang lembin orang Arab. Naik matahari daripada ufuk qadar panjang lembin orang Arab, maka ulama falak mudah. Ulama falak buat conclusion, kesimpulan. Qadar galah panjang mana? Tak sama galah sama kita, tak sama galah sama Ustaz Roy. Galah saya kait petai lagi tinggi. Galah tak sama. Maka tu kena faham tu. Kena ada dalam minda kita, galah ni kalau sekadar galah, kita tak belajar cara fiqh, kita tak tahu. Maka orang Jawi kata galah, orang Arab kata lembin. Maka qadar lembin itu 7 hasta. Naik matahari daripada ufuk qadar 7 hasta, itu masuk waktu afdal. Maka ulama falak kira dari segi masa. Dulu tak apalah, tak ada jam. Maka mutakhir ini kita nak tahu jam berapa minit. Qadar sekurang 27 minit ataupun setengah jam daripada naik matahari. Mula daripada naik matahari, kita tunggu setengah jam. Maknanya, dia 7 hasta. Daripada ufuk matahari akan naik ke atas. Lebih kurang 8.30, maka itulah waktu dia, waktu afdal. 8 suku ke lebih kurang lagu itulah. 8 suku ke 8.30. Itu dah masuk waktu afdal. Bolehlah. Kita jangan keliru. Orang kata, dah masuk waktu afdal 8 suku. Baik, saya nak sembahyang pukul 9. Tak apalah, dia sekurang-kurang waktu afdal mula 8 suku ke atas lah. Jangan kita, maknanya 8 suku, 8.30 afdal. Pukul 9 tak afdal lah. Dia tak berapa nak clear.
Sekurang-kurang waktu afdal, mula masuk waktu afdal sekurang-kurang 30 minit daripada naik matahari. Baik, settle, boleh. Jadi kalau nak buat sah, buatlah matahari tengah naik, dan kalau nak afdal, tunggulah 8 suku ataupun 8.5. Soalan yang kedua, soalan yang sama lagi, soalan yang keempat, soalan kedua, ada dua soalan. Adakah pakai pakaian baru itu sunat ketika mahu mendirikan solat sunat Aidil Fitri di rumah? Solat di rumah cincai lah. Kalau nak solat di surau, solat di masjid, pakai baju baru. Pakai baju raya. Pakai jubah hak paling mahal. Pakai baju raya hak tepuh tahun lepas, hak lepas awal tahun. Tiba-tiba masjid sembahyang di rumah, dia kata tak ada feel lah, tak feeling lah. Tak ada aura lah. Dia kata pakai baju mana pun boleh. Ada. Jawab dia, dia soalan, adakah pakai pakaian baru itu sunat ketika mahu mendirikan solat sunat Aidil Fitri? Jawab dia, ya. Antara kita kena tahu, antara perkara sunat, ini pun fiqh minded. Kita kena nampak sunat itu besar. Sebab dia imbuhan, Allah bayar. Antara perkara sunat pada hari raya, antara perkara sunat pada hari raya ialah, pertamanya, sunat kita memakai pakaian yang elok. Tak semestinya baru. Bagi orang tak mampu, dia tak mampu nak beli baju baru setiap tahun. Tetapi dia pakai baju yang elok, baju yang cantik bagi dia. Di kalangan banyak-banyak baju dan almari dia, pilihlah yang mana paling baik, yang mana paling elok, yang mana paling cantik untuk diri dia. Yang itulah yang afdal, yang dapat pahala sunat. Bila? Pada hari raya, dan juga ketika mana kita nak mendirikan Aidil Fitri. Dan jaga, ini sinilah tempat syaitan kacau. Kalau tak ada ilmu fiqh, insya-Allah, nak kata confirm tu pastilah tak akan dapat pahala, kerana dia tak tahu menu dia. Fiqh ni menyediakan menu untuk kita dapat pahala sunat. Kadang-kadang kita pakai baju raya, ya, hampir majoriti orang hari raya dia akan pakai baju raya, tetapi pakaian baju raya itu tidak ada niat semata-mata sunat kerana Allah Ta'ala, maka tidak akan dapat, hanya jadi budaya sahaja. Dia itulah niat sangat penting. Ketika kita pakai baju raya, terlintas di hati kita, aku pakai pakaian baru ini, aku pakai pakaian yang cantik ini, semata-mata kerana perintah Allah. Kenapa? Semata-mata kerana sunnah. Apa makna sunnah? Sunnah itu Allah Ta'ala perintah. Perintah dalam bentuk yang sunnah. Membuat, aku bagi pahala. Mau tinggal, pergi saja, rugi saja. Tu. Baik. Itu soalan yang kedua. Jangan kita ingat pakaian baru, tidak syarat baru. Syarat dia pakaian yang elok. Maknanya kalau baru, lagi elok lah. Ni kalau tak ada yang baru, pakaian yang elok, dapat pahala sunat. Soalan yang kelima. Soalan yang kelima, asatizah kita ramai terjejas pendapatan sejak dari awal musim PKP lalu. Maka ramai berhasrat nak salurkan zakat fitrah kepada ustazah pilihan mereka. Adakah boleh? Jika hukumnya boleh, bagaimana pelaksanaan dan lafaznya? Baik, jawab dia, boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Baik, boleh macam mana? Boleh bagi zakat kepada ustaz, para asatizah, sekiranya dia termasuk dalam salah satu daripada 8 asnaf. Sekiranya asatizah kita ini fakir ataupun miskin, boleh diberi zakat atas tiket miskin. Kalau dia kaya, walaupun dia bergelar ustaz, maka tidak boleh beri zakat. Atas tiket fisabilillah, ini mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab lain tak apa. Tu kita dari sudut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i fisabilillah hanya diperuntukkan untuk orang yang keluar berperan sahaja. Tidak dikembangkan makna kepada fisabilil khairat, untuk segala orang yang mengerjakan kebajikan fisabilillah. Fisabilillah dalam makna yang lughah fisabilil khairat, segala pekerjaan yang baik termasuk fisabilillah. Itu pada makna lughah, pada makna bahasanya. Orang keluar berperan, baik tak? Baik, fisabilillah. Orang belajar agama, baik tak? Ya, baik. Orang yang menyebarkan agama, baik tak? Ya, baik. Orang yang tulun buan duri di jalan raya, baik ke tidak? Ya, baik. Termasuk fisabilillah. Luas konteks fisabilillah pada makna lughah. Maka
dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bukalah kitab mana-mana pun, mereka hanya terhad kepada makna istilah saja, satu saja, iaitu orang keluar berperan. Maka kesimpulan dia, boleh kita nak bayar zakat kepada asatizah kita sekiranya dia ada mana-mana satu tiket. Tiket apa? Tiket fakir ataupun tiket miskin. Adapun tiket fisabilillah itu ditutup untuk mazhab Syafi'i, kerana sekarang ini sudah tidak ada orang keluar berperan. Walaupun ada pendapat ulama kontemporari, itu biasalah akan berlaku perselisihan di antara ulama kontemporari. Mereka cuba buka meluaskan apa makna fisabilillah ini untuk orang yang segala orang yang melakukan kebajikan. Maka itu tidak menepati dengan ulama-ulama turas kita yang berpegang kepada makna asal dia. Baik, begitu. Baik, sekiranya kaya, maka tidak sah kita keluarkan zakat kepada orang kaya, kerana zakat hanya tertentu, dikhaskan kepada asnaf yang ditetapkan oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kena tahulah makna kaya apa dia dan makna miskin menurut mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi kita mungkin tak sempatlah nak sebut makna miskin, makna kaya tu. Kita akan belajar kitab, insya-Allah. Kita akan bertemu kitab zakat tak lama lah. Lepas bab sembahyang masuk bab zakat. Lepas bab zakat, bab puasa. Zakat kena belajar. Dia ada. Kalau ustaz tu terima, makna dia tahulah. Dia yang kenal status dia. Dia kena tanya dia, ustaz boleh terima zakat tak? Mudah kita nak tahu. Kadang-kadang orang telefon saya, ustaz, saya ni dululah masa PKP ketat lagi, kena bayar online. Apabila bayar online, zakat mazhab Syafi'i tak boleh bayar online. Maka dia nak bertaklid mazhab, tak nak tukar mazhab lain. Boleh. Ini antara orang warak, dia tak nak tukar. Saya nak bayar juga atas mazhab Syafi'i, nak keluar berah juga. Maka saya nak tanya, saya tak tahu ni ustaz nak kenal orang kaya dengan orang miskin ni, tak kenal. Kata mudah saja, tanya dia, tuan boleh terima zakat tak? Saya ni mana boleh terima, saya kaya. Tak apa, tak boleh. Ustaz boleh terima zakat tak? Boleh. Tak apalah, sikahlah kepada dia. Dia kata boleh terima. Walaupun kita tengok rumah dia besar, tengok kereta dia 4 biji, ada Merc, ada Porsche, tapi boleh terima zakat. Pelik ustaz ni. Dia tak boleh nak ukur ikut kemampuan kita. Dia kaya ni ikut saiz. Kaya ni dia tak boleh ukur kita. Kaya dia ikut ukur badan dia. Dia pendapatan sebulan 10,000, tapi pembelanjaan dia 11,000. Takkah miskin? Miskin. Tu bukan miskin, tu fakir. Kalau dia perlu tu satu hari dia perlu 1,000, dia hanya dapat 500 saja. Tu dia panggil miskin. Fakir, dia tak dapat separuh. Dia nak 1,000 satu hari. Sebab pembelanjaan dia 30,000 sebulan. 30,000 sebulan pembelanjaan dia. Sebab tu dia nak 1,000 sehari. 1,000 darat 30,000 lah. Patutlah dia pakai banglo. Tengoklah dia punya maintainer dia. Kereta 4 biji. Bini dia 4. Anak sakit 10 orang. Itu yang jadi banyak duit habis tu. Bini ramai 4, pahal sakit pula 2. Anak ramai 20 anak dia. Sakit 10, duk tanggung. Itu nafkah semua. Nafkah yang dia wajib bayar hari. Maka dia tetap miskin. Tu kita tak boleh tengok ukuran dia. Kadang-kadang orang nampak saja dia lebih, dia mewah, tapi dia sebenarnya miskin. Tu panggil miskin bandar. Apa kampung jangan nampak selekeh pergi kaya. Kampung jangan harta dia banyak. Pakai selekeh hanya. Dalam kilas kain pun beratus duit. Dia tak bawa beg duit orang kampung ni. Beg duit dia kilas kain je. Buka kilas kain, terabur, jatuh duit. Kadang-kadang duit duduk dalam terbakar. Dalam apa? Dalam ni. Cepur terbakar dia, dalam bekas. Okok daun, bekas okok daun, beg terbakar. Duit dalam tu beratus-ratus. Dia tak susun elok macam kita. Dia apa nama ni? Dia pulah-pulah duit je. Tu nak buat keluar 50 pun nak tarik duit 50. Kaya ke? Saya ada kat kampung dia. Saya selekeh dia tapi kaya. Harta dia masya-Allah. Harta dia. Orang kaya. Orang kampung. Naik motor buruk Pakai kasut pun pakai kasut dia ni. Kasut getah.
Selipar getah. Putus ikat dengan dawai. Putus ikat dengan dawai. Tapi kaya. Seksa. Orang kaya pun seksa juga. Tak nak beli. Makan pun biasa-biasa je. Makan pun. Tapi duit banyak. Duit, aset banyak. Tanah dia banyak, kebun dia berpuluh ekar. Tebun puluh ekar. Lembu dia banyak. Lembu berpuluh ekor, kambing puluh ekor, lembu puluh ekor. Allahu Akbar, kaya. Jangan bagi zakat kat dia. Tengok susah pun. Rumah buruk ya. Baik, settle. Jadi kita tak detailkan tuan-tuan. Kita terus ke soalan yang ke-6. Kalau nak detail dia tu, dia ada makna miskin, ada makna kaya. Ada makna kaya, ada makna miskin. Dan detailnya dalam kitab Buriyah Tulak sebut, miskin ni dinamakan miskin juga. Ini sebagai view saja, tak nak detailkan. Sebab takut kita terburuk sangka hati kita. Apabila kita tengok, ada setengah, kita tengok Tok Guru dia terima zakat. Kita pun duk pelik terima zakat macam mana? Tok Guru hari-hari duk bagi duit ni. Kalau bagi heboh-heboh, takkan tak kaya. Tapi dia masih terima. Kita jangan sangka jahat kat Tok Guru ni. Dia akan ada terdetik hati kita, tapi kena jaga cepat-cepat. Sebab kita kena siqah, belajar, kita jangan sangka jahat pada para tok guru kita. Dia apa yang dia buat, insya-Allah kita, dia dengan Allah Taala. Tak ada hak untuk kita kata kenapa tok guru ambil, dia ni dah kaya. Tak ada. Ni kena tahu. Antaranya apa sebagai nak jaga hati kita. Kerana ada satu dinamakan miskin juga, disebut dalam kitab Buriyah Tulak. Dinamakan miskin juga walaupun dia ada harta. Dia ada harta banyak. Tetapi harta dia ini kalaulah ditotal, dikira, diamountkan, tak mampu untuk nafkah asah dia bila dikira umur yang ghalib. Bukan dikira hari ni. Tu ada pendapat. Miskin juga dia. Tu kita kena tahu tu. Ni Tok Guru setengah dia beramal juga dengan orang ni. Kalau totalkan harta yang ada dan aset dia, tanah dia, rumah dia, saving dia di bank, totalkan semua, cukup ke untuk keperluan harian dia selama mana? Selama umur hidup dia, umur yang ghalib. Sekarang ni baru umur 40, sekarang ni Tok Guru umur 60. Ghalib dia mati, maka di sini ada khilaf. Ada kata umur ghalib 60, ada kata umur ghalib 62, ada kata umur ghalib 63, ada kata umur ghalib 70, ada kata umur ghalib 80, ada kata umur ghalib 90, ada kata ghalib umur ghalib 100, ada kata umur ghalib pendapat ke-8 ialah 120. Dihancurkan, ditotalkan, aku hidup 120 tahun. Cukup tak? Tak cukup. Maka boleh ambil lagi. Boleh ambil sekadar nak mencukupkan 120 tahun. Walaupun dia tak pasti boleh hidup ke 120. Tak boleh hidup 120. Contohnya, mungkin 63 tahun saja. Sebab itulah 60 sampai 120. Mu'tamadnya adalah 63 umur ghalib. Kita bolehlah kalau nak beramal. Boleh ambil zakat lah. Ni ada setengah orang jahat perangai dia su'uzon, jahat sangka pada Tok Guru. Dia buat cerita, Tok Guru tu dah ambil lagi lah duit zakat. Bukan kaya. Duk suksik. Siapa yang suksik buat mulut cerita? Anak murid dia juga. Ni ujian Allah Ta'ala. Banyaklah ujian kepada guru, ujian pada murid. Sangka. Kita kena cepat-cepat sangka jahat. Hilangkan was-was sangka jahat. Saya ni pengalaman macam-macam. Duduk di pondok. Macam-macam cerita orang buat. Orang cerita daripada dalam ada, daripada luar ada. Cerita ni untuk nak merosakkan nak merosakkan masa depan kita. Bukan masa depan orang lain. Kalau kita duk percaya, kita yang rosak. Kita rosak adab kita dengan guru. Rosak ilmu kita tak berkah. Ada orang duk main bisik kepada kita. Besar sungguh rumah Tok Guru. Buat apa pakai banglo besar? Saya dulu masa di Kedah tu ada 4-5 orang guru. 5 orang guru tu adalah 2 orang guru tu besarlah rumah dia, tuan guru. Buat banglo besar. Adalah orang duk suksik dia kata. Dia kata rumah duk sembang kemah. Tapi rumah sendiri pun malu nak masuk. Kita malu nak masuk, dia kata. Betapa gah rumah dia. Dia tak tahu. Kita kena tahu fungsi dia buat. Kerana dia ni perlukan tempat yang luas. Kenapa? Kerana satu masa orang ziarah. Ada kadang-kadang berbelah-belah anak murid dah jauh datang ziarah. Takkan nak buat rumah kecil? Kita ambil. Dia ada fungsi dia. Apa yang guru kita buat tu, insya-Allah ada
Fungsi dia. Baik. Kita jangan melencong. Soalan yang kena. Punya perasaan juga. Ha? Punya perasaan macam ada mungkin nampak ada doa untuk terima apa. Zakat tu macam akad. Oh, okey, sorry. Ada lagi soalan tak? Okey. Jadi kalau boleh, apa lafaz dia kan? Punya perasaan dia. Okey. Bagaimana pelaksanaan? Okey. Jika hukum boleh, bagaimana pelaksanaan dan lafaz dia? Baik. Ini penting pelaksanaan bagaimana, lafaz dia bagaimana. Baik. Kalau kita pelaksanaan, dia ada dua mazhab. Kita nak kekal dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik. Pertama, cara pelaksanaan pertama, kita nak kekal mazhab kita Syafi'i. Macam mana cara dia? Cara dia kita ambil beras secupa, kita pergi kepada asnaf, kepada ustaz itu, terus kita bagi kepada dia. Niat yang wajibnya niat, yang sunatnya lafaz. Niat ni dia ada 3 tempat. 3 tempat niat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Bila niat dia, kita boleh niat semasa kita asinkan beras. Beras 1 cupuk, di rumah kita banyak beras. Ni secupuk ataupun kita timbang. Pertama ketika kita timbang. Contoh kita timbang sendiri. Boleh niat ketika timbang. Inilah niat dia dalam arti inilah fitrah yang wajib ataupun zakat fitrah yang wajib atas diri aku. Itu simple saja. Telitah kita niat ini fitrah wajib atas diri aku. Itu saja. Telitah. Bila nak telitah tu salah satu daripada 3 tempat. Sama ada ketika kita suka sendiri ataupun ketika kita asin ataupun yang tempat yang terakhir ketika kita hulur kepada ustaz. Kita hulur kepada fakir. Kita hulur kepada miskin, orang miskin. Kita hulur, kita cerita, hati kita ingat inilah zakat fitrah bagi diri aku yang wajib atas diri aku. Settle. Adapun lafaz sunat saja. Sunat lafaz. Apa dia? Inilah fitrah yang wajib atas aku bagi inilah fitrah yang wajib atas diri aku bagi tahun ni pada tahun ni. Ataupun skrip kita baca kalau pergi dia amil surau dia ada skrip dia. Baca saja skrip lafaz tu. Itu dipanggil lafaz. Itu sunat saja. Yang wajibnya adalah dalam hati. Baik itu. Soalan yang terakhir. Yang ke-6. Kalau sempat kita satu lagi. 7 kita. Terancang 7. Soalan yang ke-6. Permohonan saya nak keluarkan duit KWSP. 500 setiap bulan diluluskan. Alhamdulillah. Cantiklah. Lulus lah. Nak tanya. Duit KWSP ni, Air Lestari ni, kena zakat ke? Baik. Jadi, bab zakat ni oleh kerana kita pun tak belajar secara detail lagi, mazhab Syafi'i. Cuma saya nak sebut secara asas, isu muamalah dan isu zakat dalam masyarakat kita fokus pada masyarakat kita lah di Malaysia. Sebenarnya bukan masyarakat kita di Malaysia saja. Ini isu dunia. Dia sudah hilang identiti yang sebenar. Sehingga masyarakat mengeluarkan zakat tanpa jelas mazhab mana. Sehingga disangkakan zakat yang dikeluar itu disangkakan bahawa itu adalah zakat yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana kita tidak dihebohkan. Kita tidak dibincangkan bagaimana tata kelola, tata cara untuk berpindahnya ke mazhab lain, ataupun kita tidak dibincangkan secara detail tentang 8 perkara yang wajib zakat di sisi Syafi'i. Selain daripada itu, zakat Hanafi. Selain daripada itu, zakat Maliki. Kita tidak bincang secara massal. Kita hanya disiap untuk kita telan, disogok pada kita, ini zakat yang wajib. Tanpa kita detailkan menurut ID kita. Sedangkan ID kita adalah iman Syafi'i. Baik, itu asas dia. Maka soalannya, adakah wajib zakat KWSP? Maka menurut mazhab Syafi'i, duit tidak termasuk barang yang wajib zakat. Sama ada duit simpanan di KWSP ataupun tabung haji
ataupun saving account, simpanan dalam bank kita. Tak wajib zakat. Kenapa? Kerana duit tidak termasuk barang wajib zakat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, zakat hanya 8 jenis barang saja. Selain daripada 8, tidak ada 9, tidak ada 10. 8 saja. Apa dia 8? Saya baca secara lalu, pita lalu. Pertamanya, bijirin yang mengenyangkan. Jagun, bagi orang makan jagun, jagun. Bagi kita beras, beras. Bagi orang gandun, gandun. Zurra ataupun bur ataupun arus, gandun kita beras. Yang kedua, zakat fitrah. Yang ketiga, zakat apa? Yang ketiga, zakat perniagaan. Yang keempatnya, emas dan perak. 4. Yang kelima, apa dia? Yang kelima, binatang ternak. Tidak semua binatang wajib zakat. Kita kadang-kadang hari ni bedal semua. Ada orang bela rusa, dizakatkan rusa. Katanya rusa binatang ternak. Bukan boleh ternak apabila kita, bukan boleh klasifikasi ternak dan tidak ternak ini mengikut kita. Apabila kita ternak binatang liar, dia tidak akan mengubah hukum. Tetap klasifikasi itu tidak berubah. Ternak ini hanya binatang an'am sahaja. Binatang yang sah dibuat korban. Rusa tidak boleh dibuat korban walaupun ada orang yang bid'ah. Ini ahli bid'ah sebenarnya. Dia ahli bid'ah melakukan korban dengan rusa. Hebat dia, sunnah dia, tapi melanggar tata kelola syariat mazhab Imam Syafi'i. Walaupun mereka mendakwa mereka Imam Syafi'i, tetapi mereka mengorbankan rusa. Kan kononnya ternak, majoriti orang ternak rusa. Maka rusa ini dia termasuk kategori liar. Walaupun diternak jinak, boleh tidur sekali dengan kita, dia tidak akan mengubah hukum. Binatang yang keenam, galian emas perak. Tidak semua galian. Biji timah jangan dizakatkan. Ada orang zakatkan biji timah. Perniagaan dia korek biji, perniagaan biji timah di Kelantan banyak. Maka dia zakatkan. Zakat apa? Zakat ain. Tidak. Zakat perniagaan? Ya. Kerana dia berniaga biji timah, zakat perniagaan. Hari ni ramai orang zakat buah kelapa sawit. Hari ni ada orang yang zakat buah, dia tanam buah dokon. Kebun dokon dia berpuluh-puluh hektar, maka dia zakatkan. Sedangkan buah yang wajib zakat dalam mazhab Syafi'i ada 2 saja, iaitu yang ke-8, buah kurma dan anggur. Yang ke-6, galian emas perak. Yang ke-7, rikas, harta korun. Rikas ni harta korun. Kalau kita bertemu dengan harta korun, kita saja panggil korun. Kalau harta itu emas dan perak, dia panggil rikas. Rikas emas dan perak wajib dizakatkan. Tetapi ingat, hanyalah emas dan perak saja. Gali belakang rumah kita, bertemu setongkol emas. Harta apa? Itu dipanggil harta rikas. Tapi orang kita panggil harta korun. Karena hebatnya, kayanya korun, dinisbahkan emas yang berada di seluruh dunia, emas korun. Bertemu di belakang rumah kita, emas korun. Sedangkan korun tak pernah sampai di Malaysia. Mana mungkin harta dihanyut ke Malaysia? Nak menyatakan bahawa kayanya korun, sehingga dinisbahkan harta seluruh dunia milik korun. Itu sebenarnya nisbah. Maka rikas, settle. 8 jenis ini saja yang wajib zakat, selain tidak wajib zakat mazhab Syafi'i. Maka kalaulah duit simpanan ini wajib zakat di dalam mazhab Maliki, wajib zakat dalam mazhab Hanafi, wajib zakat dalam mazhab Hambali. Maka kalau kita nak buat keluar, ingat ada etika dia, ada syarat dia. Apa dia syarat? Yang pertama, mesti kita niat taklid. Ini kena apa panggil? Kena share. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita keluar zakat, walaupun kita sekarang ni banyak kita keluar zakat, jarang dah kita keluar beras sendiri, kita keluar duit. Tanpa kita taklid mazhab Hanafi, maka tidak sah. Kerana syarat dia nak bertukar kepada mazhab lain. Kalau kita mazhab Syafi'i, dia ada 6 syarat. Pertamanya apa dia? Pertamanya, mesti niat taklid Hanafi. Bila? Sebelum kita niat keluar zakat. Dalam kitab sebut niat taklid mazhab sebelum berlakunya amalan. Sebelum kita buat perkara itu. Contoh tuan-tuan, contoh mudah faham. Kalau contoh lain dia payah faham. Contoh yang paling mudah faham ialah, ada orang tanya saya, Ustaz, PKP ni susah nak makan Ustaz. Jadi saya duduk di kampung, di belakang rumah saya tu binatang banyak, tetapi mazhab
kita tak boleh makan. Saya kata binatang apa Tuan Haji? Dia kata musang banyak ustaz keluar musim PKP ni. Tak tahulah kenapa musang pun banyak belakang rumah. Babi tu dia tak ceritalah, dia tahu tak boleh makan babi. Musang ada. Bewok pun banyak. Jadi Tuan Haji teringih hak mana? Dia kata boleh makan dah ustaz musang. Saya kata boleh nak makan musang, tak ada masalah apa. Tetapi mazhab Hanafi kena taklid mazhab Hanafi. Kena taklid mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i haram makan, tak boleh makan. Biawak tak boleh makan, haram mazhab Hanafi. Musang pun haram mazhab Hanafi. Kera pun haram mazhab Hanafi. Tupai pun haram mazhab Hanafi. Belum mazhab Syafi'i, silap. Tarik balik. Nanti apa orang duk silap faham. Mazhab Syafi'i musam tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Syafi'i kera tak boleh. Hanafi boleh. Maliki boleh. Mazhab binatang biawak, mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab lain boleh. Maka boleh kata nak taklid? Boleh. Tetapi syarat dia kita kena niat taklid. Bila? Sebelum kita makan dia. Sebelum kita sembelih. Pertamanya niat taklid, yang keduanya sembelih mesti mengikut mazhab Hanafi. Tak boleh sembelih mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh. Dia ada syarat sah mengikut mazhab. Sama juga dengan isu lain. Kalau kita tak boleh, tak berani, tak gamak nak makan musam tanpa kita taklid, kadang-kadang taklid pun tak gamak juga. Begitulah juga dalam isu-isu amalan-amalan lain. Kena rasa tak gamak juga tanpa taklid. Kerana iman Hanafi, iman Syafi'i tidak mengaku amalan dia. Kerana duit dia kata bukan zakat, bukan cara mengeluarkan zakat di sisi mazhab aku. Dan Hanafi pula, dia kata mazhab aku, tetapi kita tak ikut dia. Tak telitah pun ikut mazhab Hanafi. Apabila kita tak telitah mengikut mazhab Hanafi, kita kekal di mazhab kita. Kekal mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebab tu kesimpulan tuan-tuan, kalau kita nak niat, nak keluar duit, sekarang ni pun kita keluar duit, iaitu zakat fitrah, tidak menggunakan beras, tapi menggunakan nilai. Maka nilai apa saja. Dalam mazhab Hanafi tuan-tuan, asalkan nilai. Boleh keluar duit, boleh keluar nilai kain, boleh keluar apa pun kita. Contoh kita duit, tak nak keluar duit, nak buat keluar kain, boleh tak? Nilai kain itu melebihi RM7. Boleh? Sepasang kain batik yang saya nak keluar untuk asnah ini, saya niat inilah zakat bagi saya. Boleh? Tak duit saja. Mazhab Hanafi dikira nilai. Maka duit boleh, nilai lain boleh, tetapi nilai itu sebanyak angkanya RM7 ke atas. Maka cara dia dua. Pertamanya niat taklid mazhab Hanafi, yang keduanya kita niat zakat. Niat taklid sebelum niat zakat. Wallahu a'lam. Ya? Gaji. Sama. Kalau kita nak keluar zakat, pendapatan, zakat simpanan, duit simpanan dan duit pendapatan. Pendapatan tu kebanyakan ulama dunia dia mengambil pendapat mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali zakat pendapatan. Kami tak ada. Syafi'i 8 saja. Ingat tak ada. Sebab tu saya pesan selalu, kalau kita nak buat keluar jangan lupa niat. Kerana mazhab Syafi'i dia tak wajib. Kita baik ustaz dah tak wajib tak keluar. Ya, tak buat keluar. Tapi orang paksa, kena buat keluar. Tapi dia tak menjadi kewajipan dan tak boleh memaksa untuk kita buat keluar kerana bukan mazhab kita. Anda tak belajar bab riba lagi. Bab riba pun sama. Tak boleh paksa. Kita beramal dengan riba cara mazhab Syafi'i. Kita tak boleh paksa kita untuk beramal riba dengan mazhab Maliki. Tak boleh. Orang tu setengah dia nak ribakan kita. Kita mazhab Syafi'i tak riba. Ya riba, tapi mazhab Maliki. Dia kata riba ustaz. Ya riba, mazhab Maliki. Jangan paksa saya untuk memalikikan saya. Saya Syafi'i. Maka apabila Syafi'i, ini tidak riba. Itu kena mengaji bab riba. Begitu juga zakat. Apabila orang tak nak bayar zakat, ini bahayalah. Tak nak bayar zakat pendapatan, tapi bayarlah. Tapi kita taklid saja. Itu toleransi kita dengan mazhab lain. Kalau tak nak bayar, tak boleh membid'ahkan dia. Tak boleh nak mengharamkan dia. Tak boleh nak mengkafirkan dia. Tak bayar zakat. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia taklid mazhab Syafi'i. Tak wajib bayar zakat pendapatan. Tapi bagi orang yang nak bayar, sila ikut tata kelola dan tata cara berpindah mazhab. Kena taklid mazhab Hanafi ataupun mazhab Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah dalam slot yang akan datang, kita cuba atur untuk kita jawab. Ada baki lebih kurang ada 6 soalan lagi. Soalan-soalan simple. Ada 7 soalan. Ada 6 soalan lagi berbaki.
Soalan ke-7 kita tersempat jawab, insya-Allah akan datang. Sempoi soalan 7 tu. Bab aurat susu. Susu perempuan aurat ataupun tidak. Sempoi punya soalan. Insya-Allah terima kasih banyak kepada kru kita yang datang dari jauh semata-mata untuk menghasilkan. Yang pertama tu Ya. Dulu baca apa, kita kena bawa anak pergi hamil, nak kena itu perlu ke? Tak ada. Tak ada. Kalau ikut saya list yang pertama. Ya. Tak ada. Okey, yang pertama kita tengok balik. Okey, sekejap kita dah lewat ni, nak buka ni. Kena 50, boleh baca lagi sekejap. Okey. Ni zakat fitrah bagi anak yang telah balik. Cara pertama, ayah bawa anak sekali sewaktu bayar zakat. Satu. Ini. Dia listkan macam ni. Okey, tempat niat zakat settle. Cara ini saya baca nota ada yang share ni. Ada beberapa cara buat keluar zakat. Cara pertama, ayah bawa anak sekali sewaktu bayar zakat. Tak perlu bayar, tak perlu bawa anak. Yang kedua, sewaktu ayah menyerahkan zakat, anak berniat untuk diri. Ini isu yang dia bawa ini, cara pertama ini untuk orang yang belum balik, untuk orang yang telah balik. Kalau belum balik, tak jadi isu lah, tak perlu bawa. Tapi kalau orang yang dah balik, nak kena bawa anak yang dah balik. Anak umur 15 dah balik dah. Lalu, kita nak tolong bayar. Adakah nak kena bawa anak? Tak perlu. Sebab anak itu wakil izin kepada kita. Kita seorang diri saja. Kalau kita nak bawa anak, boleh ke tidak? Ya boleh. Tetapi cara dia, anak keluar sendiri. Sebab cara pertama dia kata, ayah bawa anak sekali untuk bayar. Dan sewaktu ayah menyerahkan zakat, anak berniat. Maknanya isu ni, anak yang bayar sendiri. Cuma ayah tolong serah je duit. Ayah tolong serah duit dan dia suruh anak dia niat. Boleh ke tidak? Ya boleh. Jadi anak niat sendiri, tak payah wakil. Kalau anak tak nak niat sendiri, dia wakil kepada ayah dia. Boleh. Ayah tolong bayar zakat kepada saya. Sah. Mana wakil menepati orang. Cara kedua tak payah baca. Boleh. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah kita akan sambung akan datang. Terima kasih banyak pada tuan-tuan yang join. Terima kasih banyak kepada kru kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan keberkatan kepada kita, dilipat gandakan amalan kita, dan paling penting Allah Ta'ala jadikan amalan kita ini sebagai rahmat untuk Allah Ta'ala pandang, untuk tiket dia untuk ke syurga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.